Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا الكريم.
Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Andalusia, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah taufik dari Allah buat sekalian kita pada pagi yang penuh barakah ini, subuh Sabtu minggu yang keempat, bagi sama-sama kita meneruskan bicara kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sambungan bicara kita tuan-tuan, وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أي في الدنيا والآخرة. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya, yakni matahari itu, kecuali hanya sembahyang ini sahaja, yakni sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Perkara pertama iaitu yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu, yakni bahagian waktu pagimu itu, dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu dan menambah ma'rifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu dan mesedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, bicara kita pada pagi ini apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, apa yang selayak, apa yang sepatut atau sayugia kita letakkan dalam pilihan amalan kita. Bermula daripada terbit matahari ataupun syuruk, bagaimana yang kita bicarakan sebelum ini, dengan sunat isyraqnya, dengan sunat duhanya, dan apa yang berkait dengan hukum kedua salat itu. Maka baki daripada waktu pagi sehingga gelincir matahari. Gelincir matahari maksudnya masuk waktu zuhur. Apa yang patut kita lakukan? Maka Al-Imam Al-Ghazali sebut 4 perkara yang boleh menjadi pilihan kita. Sama ada tuan-tuan nak pilih satu daripada 4 perkara itu, atau 2, atau 3, atau memenuhi waktu pagi sehingga zuhur itu dengan keempat perkara ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, iaitu yang terlebih afdal, yang terlebih baik, yang terlebih sempurna pilihan kita pada waktu pagi. Apa dia? Dia sebut di sini, engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Gunakan waktu pagi itu
untuk kamu mencari ilmu yang memberi manfaat, bukan ilmu yang memberi mudarat, baik untuk negeri dunia atau negeri akhiratmu. Nak tahu beza mana tuan-tuan? Ilmu yang memberi manfaat dengan ilmu yang tak memberi manfaat, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah. Sekali tuan-tuan boleh beza yang mana yang bawa manfaat dan yang mana ilmu yang tak bawa manfaat. Yang bawa manfaat, sebut Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah, yang membawa gerunmu kepada Allah, yang membawa kamu menerima apa sahaja ketetapan Allah dalam hidupmu. Itu ilmu yang bawa manfaat. Ilmu yang membawa kamu meletakkan Allah segala-gala dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ilmu yang meletakkan perintah Allah lebih kamu utamakan daripada kehendak-kehendak makhluk, kehendak-kehendak yang lain. Ilmu yang membawa faham apa kehendak Tuhan kepada kamu. Ilmu yang membawa kamu faham apa yang datang larang Tuhan kepada kamu. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu yang memberi manfaat, yakni yang berkait dengan urusan agama, ilmu yang berkait dengan syariat agama Allah, melibatkan halal dan haram. Itulah ilmu yang paling utama daripada segala ilmu itu, dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Lain daripada itu, ilmu apa lagi yang bawa manfaat? Iaitulah ilmu yang membawa suluh kelemahan-kelemahan kita, yang boleh mendedahkan aib kita, yang boleh membawa di mana lalai kita, boleh menunjuk, mengarah, mentarbiah bahawa kita ada titik lemah, kita ada saat kita salah, ada saat kita tersasar dalam pilihan dan kehidupan kita. Maka ilmu yang sebeginilah yang membawa kita kembali kepada jalan yang benar, ilmu yang boleh menasihatkan kita, memimpin kita, dan membawa kita kenal kita ni siapa dengan Tuhan. Dan kita ni siapa antara kita sesama kita. Daripada mana kita datang, min aina ji'na, dan untuk apa kita datang, dan ke mana kita akan kembali. 3 perkara tuan-tuan, daripada mana kita datang, untuk apa kita datang, dan ke mana kembali kita akhirnya. Pegang 3 perkara ni, dia akan bawa tuan-tuan kita nampak kita siapa. Apa tujuan hidup kita sebenarnya, dan apa matlamat hidup kita sebenarnya. Setelah kita menyaksikan sekian manusia dilahirkan ke dunia ini, kita menyaksikan sekian manusia hidup atas muka bumi ini, dan juga kita turut menyaksikan sekian ramai manusia telah pun meninggalkan dunia ini. Ke mana sebenarnya? Apa yang kita nak cari sebenarnya? Dan daripada mana datang kita sebenarnya? Yang pasti, daripada 3 perkara itu, kita tidak diciptakan untuk dunia kita. Kita bukan dicipta untuk dunia. Setelah kita melihat ada yang lahir di sini, ada yang ada di sini, dan ada yang hilang daripada sini. Maknanya dunia bukan tempat kekal untuk kita.
Maknanya akan ada suatu lagi tempat yang lain daripada dunia, yang kita rasa tenang, yang kita hari ini kita rasa aman, yang kita rasa cukup segala-gala, bahawa ini bukan tempat kita. Dan suatu hari kita akan tinggal apa yang kita milik segala-gala itu. Rupa-rupanya ada tempat lain yang jadi matlamat kita. Dan apa yang kita ada di sini, kita akan bawa hasilnya di sana. Jadi kita dapat melihat, tuan-tuan, dapat suluh diri kita. Mana silap kita, mana salah kita. Bukan nak kira dengan ilmu tu siapa yang salah. Kamu salah apa? Di mana salah dia? Di mana aib orang ni? Di mana lemah kawan ni? Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan ilmu yang bermanfaat itu, dan antara ciri ilmu yang bermanfaat itu, dia akan mengarah kembali kepada kita. Bukan mengarah kepada orang ilmu itu. Dia akan tunjuk kita di mana kedudukan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan aib yang hanya kita dan Allah sahaja mengetahui. Orang tahulah aib kita 2-3 perkara, tuan-tuan. Lebih pada 2-3 perkara, kita dan Allah je tahu. Maka ilmu yang bermanfaat boleh tunjuk di mana salah kita, di mana tersasar kita, dan di mana sesat kita. Carilah ilmu yang begitu. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu, dan menambah ma'rifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Ilmu yang bermanfaat juga dia bawa kita faham tujuan apa kita sembah Allah selama ni. Apa hak Tuhan ke atas kita selama ni yang kita kena laksana. Allah sebut dalam satu hadis qudsi, fa kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Fa kaifa ajudu bi rahmati, bagaimana kata Allah aku nak bermurah untuk mengurniakan sesuatu kepada hamba-Ku. Kata ulama merujuk kepada syurga di akhirat. Bagaimana aku nak bagi syurga kepada hamba-Ku? Ala man bakhila bi ta'ati, kepada mereka yang bakhil nak taat kepada Aku. Nak macam-macam. Nak selamat di akhirat, nak dipermudahkan perjalanan akhirat, mudah hisab, mudah mizan, mudah timbangan, mudah sirat, mudah melangkah ke dalam syurga, minta jauh daripada neraka. Bagaimana aku nak bermurah? Fa kaifa ajudu bi rahmati, nak bagi apa yang hamba ini nak, ala man bakhila, walhal dia bakhil untuk taat kepada Aku. Maka dengan ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang membawa kita makrifat akan tujuan ibadat kita kepada Allah selama ni, untuk apa sebenarnya? Belajarlah ilmu yang begini, tuan-tuan. Yang kita rangkum dalam ilmu akidah, yang kita rangkumkan dalam ilmu fiqh, yang kita rangkum dalam ilmu tasawuf, yang kita belajar dan kita hayati selama ni. Tuan-tuan pekemah akidah, tuan-tuan pekemah ilmu syariat, tuan-tuan pekemah ilmu tasawuf ataupun akhlak. Itu maksud Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jangan sampai tak kenal siapa Tuhan dan Rasul kita. Jangan sampai tak kenal apa tuntutan agama kepada kita, apa suruh dan larang agama kepada kita. Jangan tak faham bab itu. Dan jangan kita cuai perjalanan hati kita. Kerana hatilah raja bagi segala anggota tubuh badan.
Hatilah yang akan menentukan di mana dan ke mana haluan ibadat kita selama ni, untuk siapa. Ilmu akidah, ilmu fiqh ataupun ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Yang semua terkandung dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Disebut apa yang kita belajar selama ni diambil daripada dua sumber yang utama itu. Dan mensedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Lagi antara ciri ilmu yang bermanfaat tu, dia korang gemar kita hala ke dunia dan menambah gemar kita kepada akhirat. Ini ilmu yang bawa manfaat. Nah, sebab dunia ni tuan-tuan murtahilatun zahibah. Dia semakin meninggalkan kita. Bukan semakin main dah, semakin meninggalkan kita. Zahibah. Kui tinggal kita dah. Kita dah seronok, tapi dia kui tinggal kita. Maka ilmu yang bawa manfaat, ilmu yang mengurangkan minat kita kepada dunia. Yang selama ni puluh tahun kita jadi hamba abdi kepada dunia kita. Selama puluh tahun kita peruntukkan masa untuk dunia kita. Tapi ilmu yang bawa manfaat, dia akan mengurangkan minat dan hadap kita kepada dunia. Dan dalam masa yang sama, dia menambah minat kita, gemar kita kepada alam akhirat Allah. Nak tahu tentang hukum hakam Allah, nak meletakkan syariat lebih utama daripada segala-gala, nak utamakan kehendak Allah daripada kehendak-kehendak yang lain. Nak tahu apa yang Allah nak daripada kita, nak tahu apa yang Allah tak mau daripada kita. Yang akhir, kita duduk nampak akhirat. Tepat hala yang qadimah, murtahilatun qadimah, yang mana akhirat tu semakin menghala kepada kita. Kuisari dunia semakin jauh, tuan-tuan. Tu hakikat. Hakikatnya semakin jauh, zahibah, dan semakin hari akhirat semakin menghala kepada kita, qadimah. Semakin datang kepada kita. Tapi akhirat yang duk mai pada kita semakin dekat, kita duk persiap apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ni yang semakin nak jumpa dengan kita ni, kita persiap apa dah? Rupa-rupanya yang kita duk persiap selama ni, yang kita duk pulun selama ni, benda hak kita nak tinggal. Hak dunia yang kita duk sari, kuih sari duk tinggal kita, hak tu yang kita pulun himpun. Walhal dia duk tinggal kita. Yang duk mai nak jumpa kita sehari dua lagi, kita lupa nak persiapkan diri kita dengan benda tu. Maka ilmu yang membawa kurang gemar kita kepada dunia, ilmu yang membawa gemar kita kepada akhirat, itulah antara ciri ilmu yang bawa manfaat. Nah? Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu, sehingga engkau dapat menjauhinya. Dan ilmu yang bawa manfaat, kita boleh kenal penyakit-penyakit hati itu. Nah? Antara Nabi sebut, iyyakum wal wah. Berhati-hatilah kamu daripada penyakit wahan. Bukan Wuhan. Bukan COVID dulu ni tak. Tu Wuhan ni, satu tempat di negara China tu. Antara yang dikatakan permulaan munculnya COVID tu. Tak apalah, itu perbahasan ahli akademik ataupun pakar perubatan. Tapi Nabi sebut wahan. Iyyakum wal wahn. Berhati-hatilah kamu akan wahan itu. Apa wahan? Sahabat tanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Ya engkau minta kami berhati-hati supaya tak menimpa kepada kami.
supaya tak berlaku dalam hidup kami. Kata Nabi, hubbud dunia. Penyakit wahan itu ialah kamu cintakan dunia. Wa karahiyatul maut, dan kamu takut kepada mati. Lupa pada bab kematian itu. Kamu pulun, kamu sehabis mungkin komitmen kamu, usaha kamu untuk dunia. Tapi lupa nak persiap diri terhadap akhirat kamu sendiri. Bukan akhirat orang, akhirat kamu sendiri. Kamu lupa bab-bab tu. Itu penyakit wahan. Tak nampak akhirat ni. Gelap bab akhirat. Duk cerah, duk hebat, duk segala-gala. Ni adalah arah dunia ni. Tapi akhirat apa pun dia tak tahu. Dunia sebutlah dia boleh buat. Dia tahu. Dia mahir, dia pakar. Sebutlah bab apa pun. Pelbagai bidang dia ada ilmu, dia ada kemahiran, kemampuan. Dia boleh kelola apa pun. Tapi bila sebut akhirat, kiblat pun dia tak tahu arah mana. Nak hala tikam sejadah pun dia tak tahu belah mana. Secara peribadi dia. Itulah penyakit wahan, kata Nabi. Iyyakum, berhati-hatilah, beringatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu helah syaitan dan penipuannya, sehingga engkau arif dengan kehalusan penipuan syaitan dalam menggoda ulama usuk yang telah dijadikan syaitan sebagai sasaran kemukaan Allah dan kemarahannya. Ilmu yang membawa manfaat juga ilmu yang membawa kita mengetahui tipu helah syaitan. Tu ilmu yang bawa manfaat, kita tahu kerja buat iblis syaitan ni apa kepada kita. Sehingga kita mengetahui dia punya tipu daya dia. Syaitan ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu riwayat, inna lisyaitani lammah, inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Sesungguhnya bagi syaitan itu bisikan dalam hati anak Adam. Hati kita ni tuan-tuan, dia ada ruang yang kata syaitan ni untuk apa? Lammah, membisikkan sesuatu. Walil malaki lammah, dan bagi malaikat juga dia ada lammah. Malaikat pun duk bisik juga dalam hati kita ni. Syaitan ada ruang bisikan dalam hati manusia. Malaikat pun ada ruang bisikan dalam hati manusia. Yang Nabi kata apa? Inna lisyaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammah. Malaikat pun ada juga. Jadi kita nak tahu macam mana tuan-tuan kita ni duk terima bisikan syaitan kah dalam diri kita ni waktu-waktu tertentu. Dah lagu tu kita nak tahu ke mana kita sedang menerima bisikan malaikat kah? Hak mana satu bisikan syaitan ni? Mana beza antara bisikan malaikat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma lamatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil khair. Adapun bisikan syaitan, dia mengajak kepada kejahatan. Wa takdzibun bil haq, dan dia mendustakan kebenaran. Sebab tu tuan-tuan, bila kita rasa teringin nak buat jahat, terasa nak jauh dari kehidupan beragama, gemar kepada maksiat, ketahuilah kita sedang, tuan-tuan dan puan-puan, menerima lammatus syaitan, bisikan daripada syaitan. Dan mana-mana kebenaran yang sampai kepada kita, kita menolak kebenaran itu juga maknanya kita sedang menerima bisikan syaitan dalam diri kita, sehingga menolak kebenaran itu. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat itu pula, kata Nabi, fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haq. Adapun bisikan malaikat itu
mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada perbuatan amal saleh. Wa tasdiqun bil haq, dan bisikan malaikat itu ialah membenarkan kebenaran yang ada. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dok rasa seronok dengan ibadat, lepas satu ibadat teringin nak buat ibadat lain, lepas satu benda baik nak buat benda baik, dan kita sedia mengharapkan diri kita ni berada dalam kebaikan, sedia dok harap diri kita ni berada dalam kelompok mereka yang baik, itu tandanya kita dok terima bisikan dari malaikat. Tuan-tuan boleh beza benda ni? Kita duk terima bisikan syaitan kah? Kita sedang menerima bisikan dari malaikat kah? Antara dua perkara ni ada beza dia. Dan siapa-siapa kata Nabi yang menerima bisikan dari malaikat, terasa nak buat baik, teringin nak buat baik, suka dalam suasana yang baik, falya'lam annahu minallah, ketahuilah itu datang daripada Allah untuk kamu. Falyahmadillah, kamu kena puji Allah bila kita dapat nikmat beribadat begini. Wa man wajadal ukhra, siapa-siapa yang dapat yang lain. Dapat yang lain yang mana? Dia bukan dapat bisikan malaikat, tapi dia dapat bisikan syaitan. Hak duk ajak buat benda maksiat, dosa, durhaka. Duk rasa suka menolak kebenaran yang sampai dalam diri dia. Kalau dapat yang itu, falyata'awaz billah, dia kena minta lindung dengan Allah apa yang datang dari bisikan syaitan itu. Falyata'awaz billah minasyaitan. Jadi maksudnya, iblis tu dia ada tipu daya dia dan membisikkan dalam hati manusia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, yang banyak kita terima bisikan syaitan ke bisikan malaikat ke? Jawabnya tuan-tuan dan puan-puan je yang tahu. Kalau sedia atas kebaikan, sedia sukakan kebaikan dan istiqamah dengan kebaikan itu, tandanya tuan-tuan sentiasa kita menerima bisikan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau duk rasa, orang kata apa? Bahasa orang lah, orat balok duk naik ni, orat balok, malah enggan, mencari alasan demi alasan untuk tidak rukuk dan sujud kepada Allah, mencipta alasan-alasan untuk kita lalai dari perintah Allah. Itu tandanya tuan-tuan, seorang itu sentiasa menerima lamatus syaitan, bisikan syaitan dalam lubuk hati dia. Kita tengok di mana pemberatan kehidupan kita hari ini, mana cenderung hidup kita hari ini. Itulah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pakak-pakak merenunglah. Benda ni cerita dia nak jadi baik pun atas tangan kita, nak jadi jahat pun atas tangan kita. Apa maksud atas tangan ni? Pilihan kita sebenarnya. Saya ke, hak macam-macam saya ni ke, mana-mana asatizah ke, kiai ke, habib ke, siapa pun boleh sampaikan daripada agamanya. Selanjut atau yang berikut, pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Nak meletakkan di mana bab ilmu itu? Nak pilih apa sebagai pilihan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita lah akhirnya akan dipertanggungjawabkan apa yang kita pilih hari ini, apa yang kita buat hari ini, apa atas kecenderungan kita selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang memilih, dan kita yang akan dipertanggungjawabkan atas pilihan kita, segala-gala yang kita pilih dalam hidup hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penuhi waktu pagi kita. Pilihan yang pertama, menuntut ilmu. Ada lagi 3 lagi pilihan.
Ustaz kira pagi ni pakai tak kerja ke apa? Kita kalau duduk mengaji sedia nak kerja lagu mana? Nak cari nafkah lagu mana? Dia ada bicaranya. Apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia tak tinggal bab-bab tu. Nanti disebut. Waktu mana? Apa yang sepatut kita buat? Waktu pagi kita sampailah gelincir matahari ataupun masuk waktu Zuhur, dan rasa qadar itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Ampun maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini dan mengurniakan segala kebaikan yang Allah peruntukkan untuk seorang penuntut ilmu itu, insya Allah. Dunia, kelebihan-kelebihan dunia, dan juga apatah lagi kelebihan-kelebihan akhirat untuk seorang penuntut ilmu itu. Moga-moga dikurniakan oleh Allah buat sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.